Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada pagi ini, pada Jumaat pertama Ramadan kita ya. Jadi insya-Allah sebagaimana yang kita sedia maklum, kita telah pun selesai mentadabbur surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Moga-moga kita mendapat petunjuk daripada surah Al-Mulk. Yang mana surah Al-Mulk itu pada permulaannya menceritakan tentang kebesaran Allah dan tujuan dia agar kita bertawakal kepada Allah sepenuhnya dalam kehidupan. Sebab tu di akhir ayat surah Al-Mulk cerita tentang apa? Air. Kalau air tiada, macam mana hidup kita? Apa kaitan air dengan kehidupan? Air itu yang sumber paling bermanfaat. Jadi kalau itu air untuk hidup, kalau untuk hati ialah Al-Quran. So, kalau manusia diperlukan air, bagaimana pula dia tidak perlukan Al-Quran? Satu benda yang pelik. Air menghidupkan seluruh tubuhnya, manakala Al-Quran menghidupkan hati dia. Jadi kalau manusia itu bertawakal kepada Allah, maksud bertawakal tu apa dia? Diserah bulat-bulat apa yang telah Allah tentukan dalam hidup dia, dia buat je apa yang Allah suruh. Justru kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita beruntung bulan Ramadan adalah bulan penurunan Al-Quran. Dan ada kaitan juga dengan ayat pertama dan kedua yang kita akan bincangkan insya-Allah, iaitu menerusi surah yang ke-32, iaitu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, insya-Allah kita akan sama-sama mentadabbur. Kenapa kita memilih surah As-Sajdah? Antaranya ialah surah Sajdah ini merupakan surah yang Nabi SAW bacanya, kerap membacanya pada waktu subuh, solat subuh pada hari apa? Hari Jumaat. Dia bukan satu yang wajib tetapi merupakan satu yang rutin, iaitu membaca surah As-Sajdah. Biasa kita memang dengar bacaan surah Sajdah. Kemudian Nabi juga dalam hadis itu disebutkan Nabi membaca surah As-Sajdah dan rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Insan. Itu dia punya pair dia lah. Itu pair dia. Tapi dari segi praktikalnya kalau dapat laksanakan itu yang bagus. Tapi kita juga melihat kepada kefakihan seorang imam lah, melihat di belakangnya bagaimana di waktu-waktu yang sempit, mungkin subuh lambat ke 6 lebih contohnya, orang nak ada urusan sebagainya, mungkin dia memilih surah yang lain, itu tidak menjadi masalah. Apapun secara umumnya Nabi SAW membaca surah As-Sajdah untuk bacaan dalam rakaat pertama rakaat pertama dalam solat subuh pada hari apa tuan-tuan? Jumaat. Jadi sebabkan kita sentiasa mendengarnya, maka marilah kita sama-sama untuk mentadabbur, supaya bila imam baca pada kita, dia memberi kesan dalam jiwa kita dan membuat kita jadi sesuatu yang berubah hati kita ini, dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Baik, jadi lihat surah yang ke-32 ini, muka surat 415. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan lihat dua ayat. Itu ayat pertama dan ayat yang kedua. Muka surat 415 ya. Muka surat 415. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Baik, ayat pertama daripada surah As-Sajdah ini bermula dengan Alif Lam Mim.
Alif lam mim ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Cuba sebut sama-sama, huruf muqatta'ah. Alif lam mim ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Apa dia? Huruf-huruf yang terpisah-pisah. Huruf-huruf yang terpisah-pisah. Jadi bahasa Arab ini kalimah-kalimahnya terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah. Jadi bila kita cantumkan huruf-huruf hijaiyah, jadilah kalimah. Contohnya Muhammadun. Muhammadun ada berapa huruf di situ? Mim, ha, mim, dal. Jadi bila kita jumpa mim, ha, mim, dal, kita kena baca Muhammad. Muhammadun. Begitulah yang lain-lainnya. Tetapi macam alif lam mim ni kita tak boleh baca dia apa? Alam. Kita kena baca dia secara terpisah-pisah. Itu namanya huruf muqatta'ah. Jadi perkataan ini tidak boleh dibaca sebagai satu perkataan, tetapi dipisah-pisahkan sebutannya. Alif satu, lam yang kedua, dan juga mim yang ketiga. Sebab itu disebut sebagai apa? Apa nama huruf alif lam mim ini? Huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah ini, ia mempunyai dalam 29 surah. Ada berapa surah yang ada huruf muqatta'ah ni macam alif lam mim ni? 29. Tetapi pada 30 tempat. Maksudnya ada satu surah yang dia tu ada 2 kali huruf muqatta'ah. Okey? Huruf muqatta'ah ini paling ringkas sekali terdiri daripada berapa huruf? 1 huruf. Jadi ada yang 1 huruf. Tengok surah 38 contohnya. Ayat pertama. Muka surat 453. Muka surat 453. Baik, jadi apa permulaan ayat pertama daripada surah Sad? Sad sahaja. Dia 1 huruf. Jadi Sad ini dibaca Sad, bukan So. Tak boleh baca Sad baris atas kan? Kena baca Sad lah. Sad. So kena bunyikan nama huruf tersebut. Jadi itu itulah dipanggil sebagai apa? Huruf muqatta'ah. Dia kena baca bunyi huruf Sad tersebut, bukan bunyi So kan? Okey. Itu 1 huruf contohnya surah 38. Kemudian ada yang terdiri dari berapa huruf? Dan banyak ada lagi lah, Qaf, Nun. 2 huruf. Kita ambil satu-satu contoh. 2 huruf Yasin. Surah Yasin. Ayat ke berapa? Dia mesti ayat pertama. Sebab apa? Dia duduk di awal surah. Mesti di awal surah. Jadi apa ayat pertama surah Yasin? Yasin. Tak boleh baca Yasa, tak boleh baca Yas. Kena baca Yasin. Satu-satu huruf, terpisah-pisah. Itu surah berapa? Surah Yasin. 36. Ada tak yang 3 huruf? Ada, macam hari inilah. Surah apa? Sajadah ni lah. 3 huruf. Surah 32. Ayat berapa? Mesti ayat pertama. Alif, Lam, Mim.
Kemudian apa dia? Berapa huruf lagi yang ada? Paling banyak berapa huruf? 3 huruf. Lepas ni ada tak yang 4 huruf? Ada. Cuba kita tengok surah Surah 7. Surah 7, muka surat 151. Ayat ke berapa? Mesti ayat pertama. Apa dia ayat pertama surah Al-A'raf, surah yang ke-7? Alif, Lam, Mim, Shad. So ada 4 huruf. Dan yang paling banyak sekali ialah surah yang ke-19, surah Maryam. Ke surat 305. Berapa huruf? Lepas 4 huruf, 5 lah. Surah Maryam, surah ke-19. Mesti ayat pertama. Muka surat 305. Muka surat 305. Apa dia ayat pertama daripada surah Maryam ini? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Dia tak boleh baca macam mana? Kahai as ke? Dia tukar kan? Tak boleh. Sebab dia bukan satu kalimah, tetapi dia adalah huruf muqatta'ah. Baik, sekali lagi. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf-huruf yang terpisah-pisah. Ada berapa tempat dalam Al-Quran? Ada berapa surah? 29 surah. Ada berapa tempat huruf muqatta'ah? 30. Jadi 29 itu surah yang ke-42. Cuba kita lihat. Surah yang ke-42. Muka surat 483. 483. Surah muka surat 483. Apa dia ayat pertama surah 42 muka surat 483? Hamim. Hamim termasuk huruf apa dia? Huruf apa tuan-tuan? Muqatta'ah. Okey, ayat yang kedua apa Allah sebut? Ain, Sin, Qaf. Baca ikut harakat dia lah. Cuma tak boleh baca macam perkataan. Kena baca huruf satu-satu. Jadi Ain, Sin, Qaf juga termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Di mana tempat huruf-huruf muqatta'ah ini? Di awal surah. Kita tak akan jumpa dia dekat tengah-tengah atau di hujung. Mesti di awal surah, ayat pertama. Baik. Huruf muqatta'ah ini, kalau kita tanya diri kita, nak terjemah macam mana?
huruf muqatta'ah. Tengok surah 3 ayat 7. Surah Ali Imran ayat 7. Surah Ali Imran ayat 7. Muka surat berapa? 50. Cuba cari di tengah-tengah surah itu Allah sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cari di tengah-tengah, bukan tengah-tengah surah, tengah-tengah ayat. Ayat yang ke-7 surah Ali Imran ayat yang ke-7. Jumpa tak? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa maksud wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah? Cuba tengok terjemahan dia kata apa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, iaitu maknanya, tafsirnya, illallah, melainkan Allah. Jadi kita serahlah kepada Allah. Tetapi Allah suruh kita beriman bahawasanya huruf-huruf muqatta'ah ini, walaupun dia bukan satu perkataan yang kita boleh sebut, tapi kita tetap beriman bahawa ini juga termasuk ayat yang datang daripada siapa? Daripada Allah juga. Alif Lam Mim, kita kata, tak betul perkataan ini, tak lengkap pun. Tak, ini ujian Allah untuk kita beriman terus je. Sebab dalam Quran ni Allah turunkan untuk kita buat apa Quran? Untuk kita petikai atau untuk kita beriman? Untuk kita beriman. Jadi Alif Lam Mim, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad, kita beriman bahawa itu semua adalah sebahagian daripada ayat-ayat Allah juga, yang ada hikmah dia. Tak tahu ada hadis ke tidak. Okey. Itu surah 32, surah As-Sajdah. Ayat yang pertama, iaitu Alif Lam Mim, termasuk huruf-huruf muqatta'ah yang jumlahnya berapa dalam Al-Quran? 30 di dalam 29 surah. Jadi itulah permulaan surah As-Sajdah. Kalau kita perhatikan, ini homework. Ada berapa surah tadi? 29. Kita bagi kerja rumah boleh? Kerja rumah kita ialah lengkapkan. Cari lagi baki yang ada tu. Lepas tu buat kajian sikit. Selepas je daripada ayat pertama, iaitu huruf muqatta'ah ni, ayat yang kedua dia cerita tentang apa? Kita akan dapati, jawapannya ialah kita akan dapati Allah cerita tentang Quran. Cerita tentang Quran. Cuba perhatikan, bukalah dalam surah As-Sajdah, surah-surah yang ada. Macam nak cari, Google pun boleh. Itu ialah huruf muqatta'ah. Lepas tu tengok kat image, ada kadang-kadang orang dah buat, dah senarai surah-surah yang termasuk
memiliki huruf muqatta'ah. Baik. Kemudian kita tengok ayat yang kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Baik, tanzilu apa maksud tanzilu? Tanzilu ialah masdar. Masdar daripada perkataan nazzala yunazzilu tanzilan. Itu binaan kalimah dia. Cuba sebut dengan saya sama-sama. Nazzala yunazzilu tanzilan. Sekali lagi. Nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila kita belajar dalam ilmu sharaf, kita akan jumpa ni. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi, kenapa kita kena sebut bentuk-bentuk macam tu? Supaya kita senang lagi nak faham makna. Bila pakai wazan, binaan kalimah yang nazzala ataupun fa'ala yufa'ilu taf'ilan ini, antara makna dia membawa makna litaksir. Litaksir. Cuba sebut dengan saya. Litaksir. Maksud litaksir? Maksud litaksir ialah berulang-ulang. Antara makna dia lah. Ataupun banyak kali. Banyak. Ini kita selalu sebut, kita belajar bahasa Arab, insyaAllah sikit sebanyak kita akan dapat faham dengan lebih terperinci ayat-ayat Allah ini. Ayat ini, ayat yang kedua ni disebut tanzilul kitab. Diambil daripada perkataan nazzala. Cuba tengok dalam surah 76. Surah Al-Insan, kawan kepada surah apa? Surah Sajadah ini. Muka surat 579. Surah 76 ayat yang ke 23, tuan-tuan. 23. Muka surat 579. Muka surat 579. Jumpa dah? Kita baca sama-sama ayat 23 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Baik, sesungguhnya kami, inna, nahnu, kamilah, nazzalna, atau perkataan nazzalna tu catat dalam nota. Jadi nazzalna tu yang tadi, yang mula-mula ni, ini fi'il madi disebut. Nazzala ni fi'il madi.
bila kita sebut nazzalna, itu menunjukkan domir kami. Jadi telah menurunkan oleh kami, nazzalna. Alaikal Quran, ke atas engkau akan Al-Quran itu tanzilan. Tanzilan tu tengok dia kata secara berangsur-angsur. Apa maksud angsur-angsur? Sekali ke? Kita bayar ansuran. Tu bukan, kalau kedebuk kita kata apa? Lamsam. Kalau Allah kata sini berangsur-angsur, iaitu apa dia? Berulang-ulang kali. Faham tak? Jadi bentuk penurunan Al-Quran ialah bukan sekali macam kitab Taurat. Bentuk penurunan Al-Quran bukan sekali, tetapi dia berangsur-angsur. Sebab tu perkataan dia ialah nazzala yunazzilu tanzilan. Dia nak beritahu tentang penurunan, tetapi penurunan itu membawa makna yang berulang-ulang kali. Dalam berapa tempoh tahunnya? Berapa tahun Quran itu diturun? Berulang-ulang, berangsur-angsur. Berapa? 23 tahun. 23 tahun. Jadi bila kita jumpa ayat yang pakai nazzala ke, yunazzilu ke, tanzilan, maksudnya turun tu yang turun dekat Nabi tu, yang Nabi dapat wahyu. Tapi ada lagi satu bunyi yang kita selalu baca dalam surah bulan Ramadan ni, inna anzalna. Itu lagi satu kan? Tengok surah apa tu? Surah Al-Qad lah. Surah 97. Cuba tengok. Jadi satu nazzalna, satu lagi anzalna. Ini surah 97 ayat 1. Ini tadi surah 76 kan? Ayat 23. Muka surat